Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Matematik tingkatan 2, hari ini kita masuk bab yang baru. Bab 11, transformasi isometri. Standard pembelajaran hari ini 11.1.1, transformasi dalam bentuk, saiz, kedudukan dan orientasi suatu objek. Okay, saya nak kamu buka buku teks muka surat 208. Okey. So ada sedikit nota. Yang pertama, transformasi merupakan proses mengubah kedudukan. Ini yang dikatakan transformasi, iaitu proses mengubah kedudukan, orientasi atau saiz imej sesuatu objek melalui ada 3 jenis transformasi. Okey. Iaitu translasi, pantulan dan juga putaran. So kamu kena faham transformasi tajuk besar. Di bawah transformasi ada pecahan 3 jenis transformasi, iaitu translasi, pantulan dan juga putaran. Okey. So saya nak kaitkan dengan filem Transformers. Apa yang kamu boleh buat kesimpulan berkaitan dengan filem Transformers? Okey, Transformers tu adalah daripada suatu objek boleh berubah menjadi imej yang lain. So apa yang kamu nak belajar ni ada kaitanlah dengan filem berkaitan dengan Transformers. Maksudnya kita transform ke dalam daripada objek menjadi imej. Cuma untuk matematik ada 3 jenis transformasi, iaitu translasi, pantulan dan putaran. Okey, imej yang dihasilkan oleh transformasi isometri. Okey, ada perkataan kat sini yang mungkin kamu baru pertama kali dengar, iaitu transformasi isometri adalah kongruen. Apa yang dikatakan kongruen? Apa maksud kongruen? Okey, so kamu kena faham imej yang dihasilkan oleh transformasi isometri adalah kongruen. Kongruen tu ialah sesuatu objek yang telah mengalami transformasi. Objek itu mestilah sama saiz. Okey. Sama saiz dan juga dia mesti sama bentuk. Ini yang dikata kongruen. Maksud dia transform jadi bentuk yang sama. Sebiji lah, maksudnya sebiji kita sebut senang. Dia jadi benda yang sama juga. Dia tak ada perubahan dari segi saiz ataupun bentuk. Yang berubah adalah kedudukan dan juga orientasi. Itu saja yang berubah untuk tajuk transformasi bagi ketiga-tiga jenis. Saiz dan bentuk tidak berubah. Okey, itu yang dikatakan kongruen. Okey, yang ketiga, transformasi melibatkan pemindahan titik pada suatu satah. Okey, yang ni nanti kita lihat contoh, kamu akan lebih fahamlah. Okey, apa yang dikatakan pemindahan titik. Pemindahan titik pada suatu satah. Okey, sebelum transformasi berlaku, bentuk rajah asal. Sebelum transformasi, bentuk rajah asal dinamakan objek. Maksudnya di sini, saya kamu tambah nota. Okey, bentuk asal. Okey. Bentuk asal. Maksudnya sebelum mengalami transformasi, apakah nama dia? Okey, bentuk asal nama dia objek. Ni kena ingatlah ni. Okey. Okey, itu bentuk asal sebelum transformasi. Maksudnya bentuk asal. Selepas transformasi, bentuk itu dinamakan imej. Maksudnya bentuk asal objek, lepas tu mengalami transformasi. Mengalami transformasi. So, selepas mengalami transformasi, maka kita dah tak sebut objek, kita sebut apa? Imej.
Faham tak Raja yang saya tambah ni? Okey, sebelum transformasi atau bentuk asal, objek mengalami transformasi dan bentuk yang baru ialah image. Okey, ni kena ingat lah. Objek dan image. Okey, so kita sambung lagi sedikit nota. Okey, yang keenam, transformasi merupakan suatu pergerakan. So, apabila sebut transformasi, mesti ada pergerakan. Tak kira lah transformasi jenis yang mana. Tadi saya dah sebut ada 3 kan. So, ketiga-tiga jenis transformasi itu mesti melibatkan pergerakan. Pergerakan dengan orientasi dan padanan yang tertentu. Yang tertentu tanpa mengubah rupa bentuk. Yang saya sebut tadi lah kongruen. Bentuk, saiz tak berubah sama. Itu yang dikatakan kongruen. Okey. Raja di bawah merupakan pergerakan. Okey, kamu lihat raja kat bawah ni salah satu contoh. Okey, pergerakan ABCD. Okey, ABCD yang depan ni. Ni yang depan ni. Okey. Okey. Ke image. Kenapa dia kata ke image? Bermaksud ABCD yang depan ni adalah objek lah. ABCD yang depan ni bergerak pi. Okey, bila dia bergerak, dia jadi image kan? So, kita akan letak, kamu nampak dekat sini, dia ada koma kat atas. So, kita sebut apa? Selepas pergerakan, iaitu kita nak label image, daripada objek jadi image. So, kita kena letak koma dekat atas. Okay, dekat setiap huruf tu kita letak koma. Cara nak sebut, A prime, B prime, C prime, D prime. So, apabila kamu nampak saja label macam ni, yang ada koma di atas, iaitu prime, bermakna itu adalah image. Okay, so ini adalah image. Sebab apa kita letak prime? Sebab dia guna huruf yang sama. So, macam mana kita nak beza objek dengan image? Yang image tu dia ada koma, iaitu kita sebut prime. Okay, so bermakna objek yang kat depan ni bergerak. Okay, bergerak dan objek ni kedudukannya telah berpindah ke belakang. So, pergerakan, apakah pergerakan yang berlaku? So, pergerakan yang berlaku ialah sebenarnya 3 unit ke kanan. So, macam mana yang kita katakan 3 unit ke kanan? Okay, kita pilih satu titik, iaitu titik B kat sini. Kita pilih satu titik B. So, daripada B nak pergi kedudukan B prime. So, dia bergerak pergi mana? Dia bergerak pergi mana? Okay. So, pergerakannya mesti ada turutan. Dia sama ada pergi kiri atau kanan. So, kalau kamu pergi kiri, tak bertemulah dengan B prime, tak? Kalau kita bergerak pergi kiri ni, pergi kiri ke sini, tak bertemulah dengan B prime. Sebab tu dia kata pergerakan ini adalah 3 unit. 3 unit tu bermakna 3 kotak tu lah. Nampak ni? Pergerakan ni. 1. Kat sini ada anak panah tu. Itu dia kata pergerakan. 2, 3. 3 unit ke kanan. Okey. Okey, selepas dia bergerak ke kanan, dia mesti ke atas atau ke bawah lah pula. So, kalau kamu bergerak ke bawah, tak bertemulah dengan B prime. Sebab tu dia bergerak ke atas. Okay, nampak dah kat sini. Dekat ayat ni dia kata, pergerakan 3 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. So, 3 berhenti kat sini, naik 3 unit. 1, 2, 3. Bertemulah B prime. So, itu yang dikatakan pergerakan. Pergerakan itulah transformasi. Okay. So, apabila B bergerak 3 unit ke kanan dan 3 unit ke atas, titik A, titik D dan C pun mesti bergerak yang sama juga. Dia tak boleh, pergerakan itu tak boleh berlainan. Okey, dia mesti sama. Kanan, atas. So, dia mesti seragam. Okey, itu yang dikatakan transformasi. Terus kepada contoh. Okey, dekat sini contoh dalam bentuk rajah. Okay, antara berikut yang manakah menunjukkan transformasi dan mengapa? Okey, soalan ni ada 2 lah. Kamu kena nyatakan transformasi atau bukan transformasi dan kamu kena nyatakan sebab atau mengapa kamu kata transformasi. So, untuk soalan macam ni, kamu kena faham ciri transformasi tadi. Ciri transformasi ialah bentuk sama, saiz sama. Itu saja ciri transformasi yang kamu kena faham.
Nah, bentuk sama, saiz sama. Kalau kamu lihat bentuk sama, saiz sama, iyalah itu transformasi lah. Kalau dua ciri itu tak ada, bukan transformasi. Okey. So kalau kita lihat dekat sini, kita lihat A dahulu. Okey. Dua rajah A kepada B. So kamu nampak anak panah ni. So kalau kita nak lebih faham, bermakna A ni adalah apa? Objek lah. Nah. A ni adalah bentuk asal. Bentuk asal. Okay, lepas tu mengalami transformasi ditunjukkan dengan anak panah. Maka terhasillah B iaitu image. So kalau kamu perhatikan betul-betul. Dari segi bentuk sama atau tidak? Sama kan? Dari segi saiz. Saiz pun sama. Kan? So apa jawapan kamu? Jawapan kamu transformasi lah. Ataupun kamu tulis ya. Tak ada masalah. Okay, so kalau kamu nak tulis transformasi, kamu tulis transformasi. Okay, kenapa? Kenapa kamu kata dia transformasi? Kerana apa? Bentuk. Okay, bentuk dan saiz lah. Ciri utama. Bentuk dan saiz sama atau tidak berubah. Ayat ni kamu atur sendiri. Janji maksud dia kita dapat faham. Okey, dan saiz sama. Okey. Tulis ayat yang ringkas dan padat saja. Okey, so transformasi, bentuk dan saiz sama. Okey. Kita lihat pula B. Okey, so bermakna yang mana satu objek? So kalau ke sini kamu tengok anak panah sini kan? Ke sini kan? So bermakna ini objek lah, M pula objek. So dia ikutlah kedudukan dia nak duduk tang mana. Yang penting kamu tengok anak panah. Anak panah tu menuju ke mana? Anak panah, arah anak panah tu lah merujuk kepada image. So N tu adalah image. Okay, so kalau kamu lihat dari segi bentuk sama, segitiga. Dari segi saiz, saiz pun sama. So jawapannya sama dengan B. Tadilah sama dengan A lah. Okay, transformasi. Kenapa kamu kata dia transformasi? Kerana bentuk dan saiz tidak berubah. Ikutlah, buatlah ayat yang berlainan sikit pun tak apa, ayat yang sama pun tak apa. Transformasi kerana bentuk dan saiz tidak berubah. Okey. Nombor C. Kita lihat pula nombor C. Okey, raja bintang berbentuk bintang. Okey, sini anak panah. Bermakna ini objek, P adalah objek. Okey, Q adalah image. So apa yang kamu boleh buat kesimpulan tentang contoh C? So kalau kamu lihat sini bintang. Ini pun bintang, tetapi nampak tak saiz dia berubah. Bentuk sama bintang dengan bintang, tapi saiz dia berubah. Yang ni ada berapa? Berapa pecahan bintang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja. Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, walaupun bentuk sama, bintang dan juga bintang, tetapi saiz tidak sama. Okey. Ataupun kita juga boleh kata bentuk dia tak sama juga. Ini bintang. Ini pun bintang, tapi ini bintang yang ada pecahan 5. Yang ni pecahan bintang ni adalah 7. Jadi jawapannya bukan transformasi. Okey, bukan transformasi. Kenapa kamu kata bukan transformasi? Okey. Okey, kerana transformasi. Kerana apa? Bentuk dan saiz tidak sama. Kamu sambung sendiri bawah ni nah. Bentuk dan saiz tidak sama. Okey. Yang ketiga, yang keempat, D. Okey, bentuk ni segi empat tepat. Okey. L ni segi empat tepat. K ni apa? Bentuk apa? Sisi empat. Bentuk yang mempunyai 4 sisi. Ataupun bentuk apa ni? Siapa ingat? Trapezium, betul tak? Okey, so walaupun dia ada 4 sisi, tapi bentuk dia berubah. So kalau kita lihat ini anak panah, ini objek lah. So objek, okey, bertukar menjadi image. So apa jawapan kamu? Confirm lah bukan transformasi. Bukan transformasi juga. Kenapa bukan? Bentuk yang tidak sama. Okey, boleh? Senang saja. So ciri yang utama, ciri yang kamu kena faham transformasi ialah sesuatu bentuk tu dikatakan mengalami transformasi apabila bentuk dan saiz adalah sama. Ciri tu kena ada. Jika ciri tersebut tak ada, itu bukan transformasi. Okey. So ayat di belakang ni kamu tambah sendiri nah. Nanti kamu nak salin nota, kamu tambah sendiri ayat di belakang tu.
Okey, ada lagi satu contoh berkaitan dengan transformasi. Okey, raja di sebelah menunjukkan A, B, C, D, E, F ialah objek. Okey. Yang ni objek. A, B, C, D, E, F ni objek. Dah. Manakala P, Q, R, S, T, U ialah image. So, yang ni image. Kenapa dia tak letak prime? Sebab dia guna huruf yang tak sama. Tak perlulah letak prime. Betul tak? Kalau dia guna A, B, C, D, E, F juga, baru kena letak prime. Tapi untuk image, dia guna huruf P, Q, R, S, T, U. So, tak perlu letak prime. Okay. Nyatakan image bagi titik C. Okay. Kamu lihat titik C kat sini. Okay. So, image bagi titik C. Kamu kena lihat di rajah image iaitu P, Q, R, S, T, U. So, apakah image bagi titik C? Okay, kamu lihatlah padanan kat sini. Titik C dekat objek, jika di image adalah titik T. Betul tak? Itu saja. Titik T. Okay. Seterusnya, garisan AB. So, kamu lihat dekat sini garisan AB di sini. Nah, dekat sini. So, di mana pula image bagi garisan AB? Okay. So, kalau kamu bandingkan dengan rajah image, so, garisan AB, image bagi AB ialah garisan SR di bawah ni. Betul tak? Garisan SR. Kenapa kita kata garisan SR? Sebab dia punya saiz panjang dia sama. Betul tak? Okay. So, jawapan dekat sini ialah garisan SR. Okay. Seterusnya, soalan nak kamu tentukan image bagi sudut BCD. Sudut BCD. Boleh juga kita guna simbol sudut. Sudut BCD. Okay, so kita lihat kat mana sudut BCD. Sudut BCD. Baca daripada sini. BCD. So, sudut duduk kat mana? Dekat huruf yang mana? Huruf yang di tengah. Iaitu huruf C. So, sudut dekat sini lah ni. Sudut sini. So, kita bandingkan dengan rajah image. Dekat mana pula sudut yang sepadan dengan sudut BCD? Mestilah duduk dekat T juga. Sebab untuk objek, sudut BCD duduk dekat C. Jadi bermakna untuk image, sudut tu mesti duduk dekat T. Okay, di sini dalam rajah ni. So, bermakna jawapan ni adalah sudut. Sudut yang mana? So, kamu bacalah huruf dia. S, T, U. Pastikan T duduk di tengah. Sebab untuk melabel sudut, okay, kalau kita guna ketiga-tiga huruf BCD, bermakna sudut tu duduk dekat C, huruf yang di tengah. Samalah dengan dekat image. So, sudut tu duduk di T. Huruf T kena duduk tengah. Kalau kamu nak letak sudut T saja pun boleh. Nak letak sudut T saja pun boleh. Okay? So, kena faham cara kamu nak melabel sudut dan juga membaca sudut. Okey, kita teruskan lagi dengan standard pembelajaran 11.1.2. Menerangkan idea kekongruenan. Okey, perkataan kongruen tadi. Saya dah terang sikit. Kongruen tu adalah sama saiz, sama bentuk. Okey, so kita nak memahami lagi apa yang berkaitan dengan kongruen. Okey, dalam transformasi. Okey, untuk standard pembelajaran 11.1.2. Okey, kamu buka buku teks rujuk muka surat 210. Okey. So, dua objek. Okey. So, untuk tajuk ni memang kita akan ada dua objek lah. Sebab kita nak banding. Dua objek tu mesti satu objek, satu image. So, dua objek adalah kongruen jika kedua-duanya mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Ini amat penting. Okey. Untuk apa sahaja benda yang kongruen, dia mesti ada dua ciri tadi. Iaitu bentuk dan saiz mesti sama. Okey, itu ciri utama kongruen. Tetapi, kita tak ambil kira tanpa mengambil kira orientasi pergerakannya.
Apa pula orientasi pergerakan? Okay, saya kita lihat apa dia yang dikatakan orientasi pergerakan. Okay. So, alat biasa yang digunakan untuk menentukan kekongruenan. Maksudnya kita nak cek sesuatu objek itu kongruen atau tidak. So, kita nak cek bentuk dia sama ke, bentuk dia sama atau tidak, saiz dia sama atau tidak. So, ada alat-alat yang kita akan gunakan. So, alat-alat yang biasalah untuk mata pelajaran matematik. Iaitu yang pertama, pembaris. Kedua, protraktor atau jangka sudut. Okay, yang selalu kita nak sebut protraktor. Selalu kita nak sebut jangka sudut. Sebenarnya dalam bahasa buku, okay, jangka sudut tu ialah protraktor. Nah, okay, nanti tak tahu pula protraktor tu apa. Jangka sudut. Okay. Yang seterusnya jangka lukis. Okay, jangka lukis tahu kan? Dan kertas surih. Kertas surih saya rasa kamu ada guna dalam subjek RBT ataupun mungkin subjek sains. Okay, so kertas surih, kertas yang dia orang kata apa? Luksinar. Maksudnya kita boleh tekak. Kita boleh tiru lukisan, kita boleh nampak di belakang. Kita letak kertas surih atas rajah, so kita boleh nampak rajah tu di bawah kertas surih. Itu yang dikatakan kertas surih. So, sebelum tu saya nak kamu pastikan kamu ada kesemua alat ni. Okey, sebab tajuk ni kita akan guna pembaris. Memang akan ada lah. Janganlah pula tak ada. Nah, pembaris, protraktor, jangka sudut kena ada dan juga jangka lukis. Ketiga-tiga alat ni penting untuk tajuk ni. Nah, pastikan ada semua. Jika tak ada, kamu boleh kamu boleh belilah di kedai sediakan. Sebab selepas ni kita akan guna untuk tajuk ni. Okay, tapi saya rasa semua dah ada. Sebab tajuk ni masa alatan ni kamu dah guna. Protraktor dan jangka lukis ni kamu dah guna masa tingkatan 1. So, harap masih ada lagi dalam bekas pensel kamu. Dan masih dalam keadaan yang elok. So, sekejap lagi kamu cek jangka sudut. Kamu okey atau tidak. Nombor-nombor dekat jangka sudut tu ada nampak ke, tak nampak ke. Jangka lukis kamu okey ke tak okey lagi. Jika dah dalam keadaan yang tak elok, saya nasihatkan kamu untuk beli. Nah, okey. Kertas surih tu tak apalah. Saya tak gunalah untuk tajuk ni. Saya guna ada 2 jangka sudut dengan jangka lukis pun dah okey dah. Kita dah boleh selesaikan tajuk ni. Okey. So, nota penting. Kita tadi ada perkataan orientasi. So, orientasi untuk matematik, okey. Untuk mata pelajaran matematik, orientasi tu ialah hala sesuatu. Maksudnya arah sesuatu. Arah sesuatu. Untuk matematik, orientasi tu ialah hala sesuatu. Contoh, okey. So, bila ada perkataan orientasi, contoh, hala sesuatu objek tu sama ada arah jam, lawan arah jam. Okey, arah jam, macam mana jarum jam bergerak? Ke sinilah arah jam. Kan, betul tak? Ini arah jam. Ni arah jam. Okey. Lawan arah jam. Lawan arah jam, ke sinilah. Okey. Ni pergerakan dia. Arah jam dengan lawan arah jam. Okey. Yang sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, yang ni macam biasalah. Yang penting ni, arah jam dengan lawan arah jam ni. Kena faham. Ini adalah arah jam. Okey, saya kamu tambah. Selepas kamu salin nota penting, kamu tambah nota ni. Arah jam. Okey. Yang sini ialah lawan arah jam. Okey, jadi apa sahaja nota yang saya ada tambah sewaktu kamu lihat video ni, kamu kena salin lah. Kadang-kadang waktu saya buat video ni baru saya ada idea nak tambah nota-nota penting. So, kamu tambah. Lepas kamu tulis nota penting, kamu buat ni. Arah jam dengan lawan arah jam. Okey, ada tambah tip dekat sini. Kongruen. Tadi tu lah. Kongruen ialah perihal sama bentuk, sama saiz. So, senang yang nak hafal. Kongruen, sama bentuk, sama saiz. Okey, itu cara nak hafal. Okey, di sini saya sertakan satu situasi supaya kamu lebih faham apa yang dikatakan kongruen. Okey, perhatikan duit shilling 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Okey. Dapatkah kamu membezakan dari segi rupa bentuk duit shilling itu? So, kamu perhatikan. Rupa bentuk duit shilling ni sama semua, betul tak? Semua berbentuk bulat. 10 sen bulat, 20 sen bulat, 50 sen pun bulat. So, rupa bentuk sama.
Okey, rupa bentuk untuk duit shilling adalah sama. Okey, rupa bentuk sama. Iaitu apa dia bentuk dia? Rupa bentuk bulatan lah. Okey, rupa bentuk sama. Okey, apa yang membezakan? Macam mana kita nak bezakan duit shilling ni 10 sen, 20 sen atau 50 sen? Sebab rupa bentuk sama, semua bulat. Jadi, untuk membezakan nilai duit shilling 10 sen, 20 sen dan 50 sen, okey, dari segi apa? So, jika semua duit shilling berbentuk bulat, maka duit itu adalah serupa. So, bentuk sama, rupa bentuk sama, jadi kita katakan duit ini adalah serupa. Okey, serupa. Kan, tak ada beza dari segi rupa bentuk. Jadi, duit shilling 10 sen adalah kongruen. Maksudnya, kalau kita nak banding dari segi kongruen, kita kena banding duit shilling 10 sen dengan 10 sen juga. Kita tak boleh banding 10 sen dengan 20 sen. Sekiranya kita banding 10 sen dengan 20 sen, jawapan dia ialah tidak kongruen. Kenapa tidak kongruen? Dia hanya sama dari segi rupa bentuk, tetapi saiz tidak sama. Faham tak? So, kalau kita nak bandingkan duit, kena bandingkan duit yang nilai sama. 10 sen dengan 10 sen, okey, kongruen. Kalau 10 sen dengan 50 sen, tidak kongruen. Kenapa? Rupa bentuk sama tetapi saiz tidak sama. Itu dia punya kesimpulan. Manakala duit shilling 10 sen, 20 sen dan 50 sen adalah serupa. Ketiga-tiga ni serupa. Tetapi tidak kongruen. Tetapi tidak kongruen. Kenapa tidak kongruen? Sebab saiz. Saiz tidak sama. Itu yang menjadikan ketiga-tiga duit shilling ni tidak kongruen kerana saiz tidak sama. Okey, boleh. Nah, walaupun bentuk serupa tapi saiz tidak sama, so duit shilling tidak kongruen. Okey, kita teruskan dengan contoh untuk tajuk kongruen. Okey, antara dua pasangan raja di bawah, yang manakah kongruen? Okey, nyatakan sebabnya. So, kena ingat ciri kongruen tadi apa? Sama bentuk, sama saiz. Okey, so kita lihat yang pertama. Okey, bentuk sama, dua-dua segitiga. Okey, bentuk sama, bentuk serupa, dua-dua segitiga. Tetapi, kita cek pula saiz. Saiz tak sama, betul tak? So, jawapan kamu untuk A, tidak kongruen lah. Tidak kongruen. Okey. Kenapa kamu kata tidak kongruen? Sebab dia nak kamu nyatakan sebab. Kalau kamu tulis tidak kongruen saja, mungkin kamu tak dapat markah sebab jawapan ni dia nak sebab. So, kenapa kamu kata tidak kongruen? Kerana saiz tidak sama. Kerana saiz tidak sama. Okey. Itu saja alasannya. Okey, yang seterusnya kita lihat pula B, Raja B. Okey, Raja B bentuk apa ni? Sisi 4. Okey, sisi 4. Bentuk yang ada 4 sisi. So, kita bandingkan biru dengan biru, putih dengan putih. So, bentuk sama, bentuk serupa, saiz pun sama. Jadi, jawapan kamu ialah kongruen. Okey, jawapan kamu ialah kongruen. Kenapa kamu kata kongruen? Kerana okey, kamu tulis dulu kongruen. Okey, kerana apa? Kerana dua ciri tadi lah. Kerana saiz dan bentuk yang sama. Okey, yang ni kamu tulis ni ya, kamu tambah sendiri kat bawah tu. Okey, sebab kamu kata kongruen kerana saiz dan bentuk yang serupa ataupun saiz dan bentuk yang sama. Okey, selesailah untuk contoh. Okey, kita dah sampai ke penghujung kelas. Okey, untuk hari ini saya nak kamu buat, jom cuba 11.1. Okey, kamu buka buku teks muka surat 211. Okey. Okey, muka surat 211, kamu buat jom cuba 11.1. So, di dalam soalan ni ada raja. Okey. So, kamu kena tirulah raja tu. Kamu tekap. Tahu kan tekap macam mana kan? Kamu kena tiru sebiji-sebiji lah raja tu. Kamu tak boleh buat bentuk yang berlainan, saiz yang berlainan, maka jawapan kamu tak tepat. So, kamu kena tekap raja. Okey. Ambil balik raja tu sama seperti dalam buku teks. Kalau kamu ada kemudahan nak print, boleh saja print. Okey. Tak perlulah nak pergi ke kedai untuk photostat.
Okey, elakkan untuk pergi ke kedai dalam situasi macam ni. So jika kamu boleh print, kamu print saja dekat rumah, dan kamu tampallah, gunting, tampal. Dah. Okey, yang ada rajah kamu kena tiru rajah, sama seperti dalam buku teks. Okey. So selamat belajar dan kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.